Okey, kembali kita para pendengar saat ini. Terima kasih untuk yang masih lagi setia bersama dengan kami. Petang Isnin kita kembali para pendengar menerusi segmen Ibrah. Mudah-mudahan melalui kisah yang kita kongsikan saban minggu ada pengajaran ataupun ibrah yang boleh kita ambil sebagai iktibar kita bersama. Dan tak lain tak bukan bersama dengan tetamu tetapnya, iaitu Ustaz Muhammad Syari bin Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siti. Terima kasih kongsi petang ni. Sama-sama. Dan tajuk kita, saya pun boleh dengar tajuk ni, para pendengar teruja sangat nak tahu kan. Kisah kita petang ni ada 3 episod untuk tajuk ni, iaitu kisah Nabi Syamuil dan Talut. Silakan Ustaz. Terima kasih pada sama-sama Siti penerbit untuk segmen Ibrah di IKIM FM. Seluruh sidang pendengar yang sedang memandu, yang sedang memasak, semoga semua tuan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih pada semua yang terus komited dengan segmen Ibrah, suatu segmen di mana kita terus mengembara ke dalam cerita orang-orang sukses yang dirakamkan Al-Quran. Siti dan semua sidang pendengar, satu perkara yang perlu kita sedari, ramai orang-orang terdahulu yang melakas sejarah kerana mereka membesar dengan sejarah. Orang-orang hebat, termasuk Nabi SAW sendiri, daripada Mekah ke Madinah, baginda sentiasa dimotivasikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala cerita-cerita yang membakar semangat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu orang-orang yang melakas sejarah di zaman silam, mereka melakas sejarah kerana mereka membesar dengan sejarah. Kalau kita mahu menjadi individu yang sentiasa bermotivasi dan melakas sejarah, tanya diri kita sejauh mana kita dekat dengan sejarah. Sebab itu ada kata-kata orang-orang soleh yang menyebut, didiklah anak-anak kita ini 100 tahun sebelum mereka dilahirkan. Didiklah anak-anak kita 100 tahun sebelum dia dilahirkan. Ini artinya, tuan-tuan, bukan soal kita dengan anak kita. Ini soal kita dengan cicit kita. Dengan orang-orang yang selepas daripada cicit kita. Artinya, biarlah, kalau menurut kata-kata orang soleh ini, biarlah kita ini sendiri suatu perkara yang boleh kita buat sejarah untuk diteladani oleh cicit kita, oleh cucu kita, oleh anak kita. Sebab anak-anak ini mereka perlu mengetahui apa sejarah yang berlaku pada orang-orang sebelum mereka, barulah mereka bersemangat untuk menjalani kehidupan dengan bukan kehidupan biasa, tapi kehidupan sebagai orang yang mahu sentiasa melakas sejarah. Jadi didik anak-anak kita dengan sejarah, sebab itulah cerita orang-orang hebat seperti Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayubi dan sesiapa sahaja yang pernah kita kenali dalam lipatan sejarah. Tuan-tuan, selamat datang ke dalam cerita Nabi Syamuil, ke dalam cerita Nabi Allah Syamuil, dan yang sebenarnya gerbang kepada kita pergi kepada cerita Nabi Dawud alaihissalam. Dan saya ingin menyatakan pada tuan-tuan, bila Nabi SAW berada di Madinah, cerita-cerita Nabi pun Allah Ta'ala turunkan kepada Rasulullah khusus dalam situasi dan waqi' Madinah, bukan lagi Mekah. Kalau Mekah ni cerita, banyaknya cerita Nabi Musa dengan Fir'aun contohnya kan. Tetapi bila di Madinah ini, bila kita kaji asbab nuzul, surah-surah yang ada di dalam Al-Quran, kebanyakan cerita yang diturunkan pada Rasulullah adalah cerita Nabi Musa dengan Bani Israel. Sebab karenah Bani Israel ini adalah ibarat karenah orang-orang munafik yang ada di Madinah. Cerita yang akan saya kongsikan dengan tuan-tuan ini pun lebih kurang sama. Walaupun nabinya nampak berbeza, bukan lagi Nabi Musa, bukan lagi Nabi Yusha', bukan lagi Nabi Harun, tetapi madu'unya masih sama, bukan kaum yang berbeza Siti. Ia adalah cucu cicit kepada Bani Israel yang pernah dipimpin oleh Nabi Yusha' bin Nun, yang dipimpin oleh Nabi Musa dan Harun alaihi wassalam. Masih lagi Bani Israel yang sama, yang ada karenah.
yang ada perangai masing-masing. Dan cerita ini diturunkan kepada Rasulullah ketika Nabi berada di Madinah. Sebab bila Nabi berkuasa, Nabi menjadi pemimpin, mesti ada bukan orang mukmin, tetapi ada orang-orang munafik yang mereka kata mereka akan bersama dengan Rasulullah, tapi di belakang Nabi mereka tikam Nabi daripada belakang. Mereka khianat pada Nabi SAW. Dan cerita-cerita yang akan saya kongsikan kepada anda ini adalah cerita yang menjadi sandaran motivasi Rasulullah SAW untuk berdepan dengan orang-orang munafik. Dan itulah cerita Bani Israel. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, cerita ini adalah cerita mengenai Bani Israel yang telah dihalau semula keluar daripada Palestin. Minggu lepas, kita berbicara tentang Nabi Yusha' bin Nun yang menawan, yang mengambil semula kota Palestin daripada Jababirah, daripada orang-orang yang zalim yang mendatangi tanah suci. Maka Allah memberikan kemenangan kepada Yusha' bin Nun dan Bani Israel yang dipimpin olehnya. Tetapi tuan-tuan, cerita kali ini bergerak dengan begitu pantas. Kalau menurut Ibnu Kathir, ini adalah cerita 1000 tahun selepas Yusha' bin Nun. Maknanya Siti, ini adalah cerita yang dirakamkan Al-Quran jauh berbenar daripada zaman yang pernah kita kupas minggu lepas je pun. Tapi jarak minggu lepas dengan minggu ni sebenarnya 1000 tahun. Artinya Bani Israel selepas diberikan kemenangan, mereka menikmati kemenangan itu, mereka menikmati tanah suci di situ, mereka diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi inilah manusia. Inilah manusia, nama pun manusia, nasia, manusia, mudah lupa. Sebab bila diberikan saja kemenangan, mudah benar mereka lalai, alpa. Itulah cerita manusia yang Allah Ta'ala konsisten sebutkan di dalam Al-Quran. Sehingga kena didatangkan Nabi-Nabi untuk mengingatkan mereka. Maka di antara Nabi yang diutuskan kepada Bani Israel, yang dikatakan oleh para ulama, inilah Nabi yang terakhir daripada nasab keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam, iaitu Nabi Syamwil. Tidak dinyatakan nama Nabi ini di dalam Al-Quran, tidak dinyatakan nama Nabi ini di dalam hadis. Ia adalah Israiliyat. Maknanya tuan-puan nak terima pun boleh, tak nak terima pun boleh, terpulang pada masing-masing. Yang penting dinamakannya oleh cerita-cerita daripada Bible maupun Taurat sebagai Syamwil. Dan yang dirakamkan Quran bukan Syamwil, yang dirakamkan Quran adalah cerita tentang Talut. Dan saya percaya cerita Talut ini kita biasa dengar. Kalau tak pernah dengar pun boleh Google. Dengan mudahnya kita akan tahu cerita tentang Talut berlawan dengan Jalut. Dan tentera-tentera yang dipilihnya sangat berkualiti. Siti, saya membahagikan cerita Talut ini kepada 3. Siri pertama, hari ini saya akan membawa tuan-puan kepada kebijaksanaan seorang Nabi ketika Bani Israel meminta kepadanya supaya diberikan kepadanya raja. Siri kedua akan datang, kita akan lihat bagaimana ciri pemilihan Talut itu. Dan siri ketiga, macam mana Talut menguji tenteranya. Sebab bagi saya, tak penting kita habiskan cerita tu. Sebab cerita ni boleh dihabiskan dengan tuan-puan, boleh Google dengan mudahnya. Dengan mudah kita tahu ceritanya, kalau setakat nak tahu cerita. Tetapi bagi saya, ibrah itu lebih mahal daripada sekadar cerita. Dan di sinilah kita memerlukan kesungguhan untuk membelik tafsir. Tuan-tuan, ini adalah cerita tentang misi Bani Israel yang telah dihalau keluar daripada Palestin kerana tanah Palestin, kerana kelalaian Bani Israel, mereka telah didatangi oleh bangsa-bangsa asing. Bangsa asing tersebut ada macam-macam dan Bani Israel telah banyak mengalami kekalahan dalam peperangan. Kerana mereka tidak lagi beramal, mereka sudah tidak lagi mematuhi para rasul. Bahkan Taurat yang diwariskan kepada mereka, mereka telah cerai-beraikan kitab Taurat itu menjadi kertas-kertas kosong. Taja'alunahu qaratis. Mereka jadikan kertas-kertas yang dituliskan oleh orang-orang sebelum mereka mengenai kandungan Taurat, mereka telah menjadikannya kertas kitab yang bercerai-berai, yang sudah tidak lagi diberikan perhatian. Manusia kalau meninggalkan Quran, meninggalkan agama, Allah akan hina mereka.
meskipun mereka dahulunya bangsa yang sangat dimuliakan. Inilah yang berlaku pada Bani Israel. Perjalanan masa berlaku dengan pantas. Akhirnya tanah suci Palestin yang pernah mereka menangi dahulu, Allah telah menggantikan mereka ini dengan kaum lain yang lebih kejam, dan mereka telah dihalau keluar daripada tanah suci Palestin. Artinya tuan-tuan, kisah Talut, kisah Nabi Syamwil ini adalah kisah Bani Israel yang mahu masuk balik ke Palestin. Maknanya skrip lebih kurang sama dengan zaman Yusha' bin Nun. Tetapi bezanya adalah mereka sudah diberikan kemenangan pada zaman Yusha' bin Nun. Tetapi mereka lalai. Tempoh masa telah menyebabkan mereka memusuhi ajaran Nabi. Bahkan, kata Ibnu Katsir, sudah ada Bani Israel kerana seronok sangat duduk di Palestin, menikmati kemerdekaan yang sebenar, mereka telah menyembah berhala. Mereka telah kembali kepada sikap jahiliah mereka dahulu. Akhirnya Allah menghina mereka sehina-hinanya. Mereka bukan sekadar kalah dalam banyak peperangan, bahkan mereka telah dihalau keluar daripada tanah suci Palestin oleh Jalut. Namanya Jalut City. Orang yang telah bertanggungjawab menawan semula Palestin daripada Bani Israel di bawah kepimpinan Nabi-Nabi yang mendatangi Bani Israel selepas Nabi Yusha' bin Nun. Dan bukan sekadar mereka dihalau keluar, bahkan Jalut telah merampas sesuatu yang sangat sacred, yang sangat suci, yang sangat penting, iaitu nama benda yang sangat penting bagi Bani Israel ini adalah tabut. T-A-B-U-T dalam bahasa Melayu, tuan-tuan. Tabut ni apa dia? Ia sesuatu yang sangat penting. Tapi apa dia? Kita akan tahu sebentar lagi. Ia telah dirampas oleh Jalut ketika Jalut memusnahkan tanah suci Palestin dan menghalau keluar Bani Israel yang pernah menjadi penguasa di tanah suci itu. Setengah para ulama mengatakan cerita ini ada dinyatakan di dalam surah Al-Baqarah. Alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadarul maut. Wahai Muhammad, tidakkah kamu mengetahui tentang cerita Bani Israel yang keluar daripada tanah suci mereka kerana mereka takut pada maut, sebab mereka didatangi oleh musuh-musuh yang kejam yang disebut oleh para ulama segelintirnya sebagai Jalut. So dia orang keluar daripada tanah suci Palestin sebab mereka tak tahan dah dengan perhambaan. Mereka tahu cerita datuk moyang mereka di Mesir dahulu diperhamba oleh Firaun. So diorang dah tak nak dihambakan. Maka mereka keluar daripada tanah suci Palestin. Dan bila diorang keluar, inilah ceritanya, di mana tuan-tuan, anda boleh belik surah Al-Baqarah ayat 246. Ini je yang kita mahu fokus pada hari ini. Surah Al-Baqarah 246, iaitu ceritanya adalah cerita Bani Israel yang berada di luar daripada tanah suci Palestin. Mereka datang kepada Nabi Syamwil ini, Nabi mereka, meluahkan masalah di mana mereka nak kembali menawan tanah suci Palestin. Sebab mereka berhak kepada tanah ini dahulu. Mereka pernah menikmati keseronokan, kenikmatan dan ketenangan di tanah suci ini. Wahai Nabi, tolong bantu kami menyelesaikan isu ini. Di dalam surah Al-Baqarah, tuan-tuan, ayat 246, Allah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Alam tara ilal mala'i min bani Israel min ba'di Musa idza qalu li nabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Yang bermaksud, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kamu melihat tentang pemuka-pemuka Bani Israel yang hidup selepas daripada era Nabi Musa alaihi salam, ketika mereka ini berkata kepada Nabi mereka, tolong utuskan kepada kami seorang raja dengan tujuan kami dapat berperang fi sabilillah dan mengambil semula tanah suci Palestin daripada Jalut. Sadaqallahul azim. Demikianlah ayat yang kita akan fokus dalam tempoh yang ada ini, tuan-tuan. Saya ingin membawa tuan-tuan kepada kehebatan cara Allah bercerita ini. Yang pertama, Allah menggunakan perkataan dalam surah Al-Baqarah 246. Allah memulakan cerita kepada Rasulullah ini yang sedang berada di Madinah ini
dengan ceritanya berbunyi alam tara. Tidakkah kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melihat? Tuan-tuan, ini pernah saya sebutkan sebelum ini, ia dinamakan istifham ta'jibi. Suatu soalan yang bukan Allah Ta'ala nak jawapan, tetapi untuk tujuan Nabi memberikan perhatian pada cerita ini. Syekh Mutawalli Sya'rawi kata, boleh sahaja Allah Ta'ala meminta Rasulullah memberikan perhatian sebentar kepada cerita Talut ini dalam bentuk alam tasma'. Ya Rasulullah, tidakkah kamu pernah mendengar cerita ini? Tetapi Al-Quran tidak memulakan dengan alam tasma'. Al-Quran memulakan dengan alam tara. Dan banyak tempat di dalam Quran ini berbunyi alam tara. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tuan-tuan, macam mana Nabi nak melihat peristiwa Talut, sedangkan Nabi tidak hidup pun pada waktu tu? Maka sewajarnya Allah Ta'ala memberitahu, wahai Muhammad, tidakkah kamu mendengar cerita ni? Tetapi Syekh Mutawalli Sya'rawi kata, hikmah Allah Ta'ala memberitahu, tidakkah kamu pernah melihat? Memang tidak bermaksud Nabi Muhammad kena lihat peristiwa ini dengan mata kasar. Tetapi Allah Ta'ala nak beritahu, wahai Muhammad, cuba kamu dengar cerita ini daripadaku, daripada Allah Ta'ala. Kerana hanya cerita daripadaku sahaja, kamu akan merasakan seperti seolah-olah kamu melihat peristiwa ini berlaku depan mata kamu. Jangan duk dengar cerita ini di kedai-kedai kopi Israeliat. Sebab nanti kamu tidak mendapat pelajarannya. Tetapi kamu dengar ceritanya daripadaku. Aku akan ceritakan pada kamu sekarang, seolah-olah kamu melihat peristiwa ini berlaku depan mata kamu. Tuan-tuan, apakah peristiwa itu? Peristiwa itu adalah peristiwa di mana pemimpin-pemimpin Bani Israel mendatangi Nabi mereka, iaitu Nabi Syamwil. Tuan-tuan, saya tidak mahu kita fokus sangat pada nama Nabi ini, sebab Al-Quran tidak menamakan pun dia Nabi. Tidak menamakan pun dia nama Nabi apa. So, jangan kita duk fokus sangat siapa nama Nabi ini, duduk di era mana ni, sebab Al-Quran mendiamkan semua ini. Tetapi Al-Quran mahu kita fokus kepada cerita yang paling penting, iaitu kenapa Bani Israel meminta supaya diberikan pada mereka raja. Ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Walaupun Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan Nabi di sini adalah Nabi Syamwil ataupun Syam'un. Dalam bahasa Bible ataupun dalam bahasa Taurah disebut sebagai Samuel. Dan bukan Yusha' bin Nun, ya, kata Ibnu Katsir ini bukan Nabi Yusha' bin Nun. Tetapi saya tak nak mahu kita jangan duk fokus sangat pada nama Nabi ini. Yang penting dia seorang Nabi Bani Israel yang didatangi oleh Bani Israel. Bani Israel buat dua permintaan, Siti. Apa dia? Bani Israel buat dua permintaan yang dirakamkan dalam surah Al-Baqarah ini. Pertama, tolong lantik kami, tolong utus pada kami seorang raja. Kami nakkan raja, wahai Nabi. Kami memerlukan pemimpin. Permintaan kedua adalah, dengan adanya pemimpin ini, kami akan nuqatil fi sabilillah. Kami akan berperang di jalan Allah, insya-Allah. Peperangan apa ni? Peperangan untuk mengambil semula Baitul Maqdis yang telah ditawan oleh Jalut dan tentera-tentera kejamnya. Tuan-tuan, saya ingin menarik tuan-tuan kepada bagaimana Nabi respon kepada dua permintaan ini. Ini suatu yang sangat menarik. Dan ini antara hikmah Allah merakamkan dalam bentuk dialog, bukan ayat naratif. Saya membacakan pada tuan-tuan jawapan Nabi bila diminta oleh Bani Israel ini. Nabi ini yang disebut-sebut Nabi Syamwil ini berkata, Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qital alla tuqatilu. Nabi berkata, bolehkah kamu meminta kepadaku kebenaran untuk berjuang, sedangkan kamu belum tentu akan berjuang bila diberikan kepada kamu kefarduan berjuang? Artinya apa, tuan-tuan? Nabi ini berkata, kamu meminta kepadaku kebenaran untuk berperang, sedangkan kamu belum tentu akan berperang bila aku beri kebenaran.
Belum tentu kalau Allah Ta'ala memfardukan kepada kamu qital, kamu akan berjuang sebab datuk moyang kamu sebelum ini ada rekod. Ada track record. Di mana Nabi Musa kata berperang untuk tawan Baitul Maqdis, mereka semua kata, hampilah perang dengan Tuhan hang. Kami nak duduk kat sini je. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Jangan lupa ya, sama Ibrahim sebelum ni kita pernah kupas cerita ni. So Nabi Samuel ini mengungkitkan satu perkara yang dia sangat bimbang. Aku ni boleh je berdoa pada Allah untuk dikurniakan raja dan dikurniakan kebenaran untuk kamu berperang, ambil balik Baitul Maqdis. Tetapi aku tak rasa kamu ni daripada manusia yang kalau diberikan keizinan berperang, kamu akan berperang. Aku bimbang kamu akan mewarusi perangai datuk moyang kamu dulu yang ditahan di padang Tih kerana kuajak dengan Nabi mereka. Nabi suruh berperang, mereka tak nak berperang di akhirnya, padahal sudah berbelas-belas mukjizat Allah tunjukkan pada mereka. Satu sahaja perkara yang saya nak sebut di sini yang sangat menarik sedang pendengar. Rupa-rupanya Nabi ini dia tak respon pada permintaan pertama. Permintaan pertama apa dia, Siti? Raja. Diorang minta raja. Nombor dua, diorang minta kebenaran dengan raja ni ada nanti untuk berperang. Tapi Nabi ni dia bijak. Nabi ni dia sangat memahami masalah sebenar kaumnya. Masalah Bani Israel bukan diorang tak ada raja. Diorang dah ada Nabi untuk pimpin diorang. Tapi sekarang di mulut diorang kata diorang nak raja. Tapi masalah sebenar diorang adalah pada permintaan kedua. Dan Nabi telah respon bukan permintaan pertama. Nabi respon pada isu kedua yang diorang minta, iaitu kebenaran untuk berperang di jalan Allah. Maka Nabi ni dia bijak. Yalah, sebab itu ada istilah fatanah. Nabi ni bijak. Dia takkan cepat sangat terperangkap pada permintaan kaumnya. Macam Nabi Yusuf. Kan? Nabi Yusuf kalau kita masih ingat, dalam penjara tu ada dua banduan. Banduan ni kata, tolong takbirkan mimpi kita orang. Kita orang ni takut sangat dengan mimpi yang kita orang alami. Nabi Yusuf, dia tak jawab permintaan mimpi banduan ni. Dia jawab di hujung-hujung tu nanti. Mula-mula tu dia masukkan tauhid. Tuan-tuan, kalau masih ingat, Nabi Musa pun sama. Ketika berdebat dengan Fir'aun, Fir'aun mengungkit cerita-cerita silam Nabi Musa. Hang ni pernah hidup dalam istana aku, hang tahu tak? Alam nurabbika fina walidan. Kamu ni, aku besarkan kamu ni. Dan nombor dua, Fir'aun kata, kamu ni pernah bunuh pegawai aku. Artinya, Fir'aun menyerang Nabi Musa dengan dua serangan. Pertama, kamu ni pernah hidup dalam istana aku. Sekarang kamu nak lawan aku yang hidupkan kamu dulu, yang membesarkan kamu. Kuajak betul hang ni. Nombor dua, kamu pernah bunuh staf aku dulu. Dan sekarang kamu duduk di hadapan aku untuk menyuruh kembali kepada Tuhan. Tetapi, apa yang menarik? Nabi Musa, dia respon mana dulu? Dia respon isu dia dibesarkan dalam istana ke dia respon isu dia membunuh dengan tidak sengaja kaki tangan Fir'aun? Inilah Nabi yang bijaksana. Dia tahu masa dia tak lama dengan kaumnya. Dia tahu masa dia tak lama dengan Fir'aun. Maka dia mengutamakan yang lebih utama. Dia respon dulu. Al-Quran merakamkan Nabi Musa respon dulu isu nombor dua yang disebut oleh Fir'aun, iaitu isu dia membunuh kononnya kaki tangan Fir'aun. Fa'altuha idan wa ana minadh dhalin. Dan ayat yang seterusnya barulah Nabi Musa respon pada tuduhan yang pertama itu dan pertama Fir'aun, iaitu tentang isu dia dibesarkan dalam istana Fir'aun. Tuan-tuan, saya ingin menyimpulkan begini. Di sebalik cerita-cerita yang popular anda boleh baca di internet tentang Talut, tetapi Allah merakamkan kualiti seorang Nabi yang tidak dinyatakan pun namanya di dalam Quran maupun dalam kitab-kitab sahih hadis. Tidak ada. Ada sahaja orang menamakannya nama Samuel, tapi nama tu tak penting. Jangan duk bergaduh bab tu. Yang penting kualiti seorang Nabi. Bila mad'unya, kaumnya kata, kami nak seorang raja, kami nak berperang semula tawan Baitul Maqdis. Nabi ni dia tak cepat ikut apa yang kaumnya nak. Dia dengar dengan teliti, korang ni bukan masalah pemimpin. Korang ni masalah tak nak berjuang. Maka aku nak habaq pada korang. Boleh ke korang ni berjuang kalau aku datangkan kepada korang ni raja tu nanti? Itulah dia kualiti Nabi Samuel. Wallahu alam. Kita berhenti setakat itu dulu. InsyaAllah. Wallahu alam.
Baik, satu kisah yang sangat menarik ya, dan saya nak buka soalan. Kalau ada sebarang pertanyaan boleh hubungi kami di konti 03 6205 1500 atau like kami di Facebook ikim.fm, ataupun cara ketiga boleh SMS ya. Typekan Ikim, jarakkan soalan anda dan hantar ke 39111. Sehari kita lihat seketika. InsyaAllah. Kembali selepas ini. Okey, kembali kita para pendengar menerusi segmen Ibrah. Untuk yang mungkin baru je dengarkan Ikim FM saat ini, kisah yang kita bincangkan iaitu tentang Nabi Syamwil dan Tolut. Menarik sekali tajuk ni. Dan sementara saya raikan, sebelum saya raikan pertanyaan daripada pendengar-pendengar kita, Ustaz Syarif, saya nak tahu juga apa sebenarnya jawapan Nabi Syamwil terhadap pertanyaan ataupun permintaan Bani Israel. Jawapan Nabi Syamwil ataupun Nabi yang tidak dinamakan pun oleh Al-Quran dan Hadis adalah dirakamkan dalam surah Al-Baqarah 246. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Nabi itu berkata, adakah kamu kalau difardukan pada kamu qital, kamu memang akan berqital? Boleh ke kamu ni berjuang bila difardukan kepada kamu perjuangan jihad, menghadapi musuh-musuh kamu yang kejam? Kamu ni boleh ke? Tuan-tuan, sebagaimana saya katakan tadi, ada dua permintaan Bani Israel. Ada dua isu yang diminta oleh Bani Israel. Pertama, isu Malik, iaitu pemimpin peperangan, pemimpin mereka. Yang kedua, isu qital, iaitu peperangan untuk mengambil semula tanah suci. Tetapi kebijaksanaan seorang Nabi yang dirakamkan Al-Quran dengan bentuk dialog ini, Nabi cuba lihat sebenarnya mana masalah yang sebenar. Masalah Malik ke masalah qital? Yeah. Berdasarkan rekod sejarah perangai-perangai Bani Israel yang teruk-teruk ni, mereka bukan masalah pada Malik, mereka masalah pada qital. Mereka, sebab itu Nabi Syamwil ini memfokuskan kepada isu ini dahulu. Sebab kalau selesai isu ini, baru aku akan tunaikan permintaan yang pertama. Maka Nabi meminta penjelasan daripada Bani Israel. Kamu ni memang boleh ke berperang? Ya, tuan-tuan, hari ini ramai kalangan kita pendakwah, kita tidak memberikan masuk untuk mendengar dengan baik pada meluahan mad'u kita. Anggap sahaja kita ni Nabi dan mad'u kita itu Muslim Bani Israel. Ya, orang yang nak meluahkan masalah, bang, saya ada banyak masalah ni, boleh tak bantu saya? Saya contoh, sebagai contoh saja. Orang yang saya mahu kahwini dalam beberapa bulan lagi telah meninggalkan saya, bang, ustaz tolonglah saya. Kita ni ustaz, kita ni pendakwah, kita terus kata macam ni, dek, sebenarnya ada hikmah kamu tu ditinggalkan. Mungkin Allah Ta'ala nak kamu belajar menuntut ilmu, Allah nak kamu tidak menjauhi zina. Sebenarnya tuan-tuan, kita boleh respon macam tu, bagi nasihat pada mad'u tu. Tetapi soalnya, adakah dengan respon macam tu memberikan kesan pada mad'u kita? Sebab kita belum lagi mendengar panjang lebar, adakah dia memang ada masalah dengan bakal isteri dia tu. Apa masalah sebenar dia? Adakah masalahnya pada tunangnya itu, atau masalah itu datang daripada dirinya sendiri? Kita cepat sangat nak respon. Sepatutnya kita dengar dengan teliti. Kita kata, sebenarnya apa yang menyebabkan bakal isteri kamu itu meninggalkan kamu? Benarkah dia meninggalkan kamu? Adakah di sana ada kata-kata yang memutuskan hubungan itu? Kita ni cepat sangat datang dengan conclusion, dengan tazkirah. Sepatutnya kita pendakwah, kita cuba nak memahami dia, kita ambil balik word dia dan kita ajukan semula pada dia dalam bentuk soalan. Dia putuskan hubungan dengan kamu, macam mana dia memutuskan hubungan itu? Kita ambil balik word dia tu, tetapi dalam bentuk tanda soal. Ini sebenarnya satu kemahiran. Orang-orang barat mengajar kita benda ini dalam bentuk seek to understand dan to be understood, dengan tujuan untuk kita memahami dengan lebih mendalam. Adakah punca dia memutuskan hubungan ini ada kaitan dengan si perempuan atau si lelaki? Dan apa puncanya? Apa puncanya? Kita nak tahu dengan lebih mendalam. Barulah kita datang dengan penyelesaian yang matang.
entah-entah penyelesaian. Bukan adalah bentuk kita menyebut pada dia, dia perlu belajar dan tak perlu mendekati si perempuan itu tadi. Hanya kerana kita memberikan masa yang mencukupi untuk mendengar. Nabi Syamuel, dia mendengar dengan teliti. Dia menampilkan dirinya sebagai model pendakwah yang mendengar dengan teliti. Madu'unya menghadapi masalah, bukan masalah pertama. Masalah kedua. Maka Nabi kenal pasti masalah sebenar diorang, bukan pada raja. Masalah diorang adalah mereka ada tendensi untuk tidak berperang bila datang arahan berperang. Wallahualam. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Siti. Jawapan tu tadi. Okey, baik pendengar. Sebelum kita pergi pada kesimpulan, kalau ada anda boleh tanyakan tapi soalan yang berkaitan. Mungkin saja ni boleh kita hint sikit tak? Apa antara inti-inti penting yang boleh kita ambil berdasarkan cerita untuk episod pertama ni? Masya Allah Siti, satu perkara yang dapat kita lihat daripada cara Bani Israel meminta kepada Nabi mereka ini, ada beza ya dengan Bani Israel datuk moyang mereka sebelum ini. Kalau masih kita lihat, masih kita ingat, orang-orang sebelum daripada Bani Israel yang kita bincangkan ini, mereka sangat korup. Di zaman Nabi Musa mereka sangat kurang ajar. Sampai mereka kata, mintalah kepada Tuhan kamu wahai Musa supaya dikurniakan itu, dikurniakan ini. Seolah-olah Tuhan dengan Nabi Musa itu tidak ada kaitan dengan mereka. Ya, tetapi kali ini mereka nampak Islamik sikit Siti. Nampak ya kualiti yang sudah berlaku perubahan kepada Bani Israel yang ada. Tetapi tetap tidak boleh dinafikan akan ada segelintir yang bermasalah. Sebagai contoh ya, kali ini mereka menyebut mereka nak berperang, tetapi mereka menggunakan perkataan ib'ath lana. Mereka tidak lagi berkata minta dengan Tuhan kamu wahai Nabi. Minta dengan Tuhan kamu. Mereka dah tak guna ayat datuk moyang mereka sebelum ini. Ini menarik kalau kita belik tafsir di mana disebutkan perkara ini. Perangai orang-orang dulu ku ajar, tapi kali ini baik sikit. Sebab mereka masih lagi terkesan dengan apa yang berlaku kepada datuk moyang mereka dahulu bila mereka biadab pada Nabi mereka. Termasuk tentera yang bersama dengan Yusha' bin Nun yang saya tidak sebut pada minggu lepas. Ketika Nabi Yusha' bin Nun menyuruh mereka untuk menyebut hittah, iaitu anda masuk saja ke tanah suci, jangan lupa berdoa hittah, mohon diampunkan dosa pada Allah. Tapi segelintir tentera Yusha' bin Nun ini yang munafik, yang kurang ajar ini berkata habbah, ataupun setengah riwayat kata hintah. Mereka bukan minta supaya diampunkan dosa, tetapi mereka minta bijirin. Kami nak bijirin. Kami dah tak sabar dah duduk kat tanah Palestin ni. Allah dah bagi kami kemenangan. So kami nakkan harta-harta itu. Kami nak bijirin ini. Sebab bijirin makanan yang famous pada waktu itu di tanah suci. Ini kurang ajar lah ni. Nabi suruh sujud. Nabi suruh sebut hittah. Dia orang sebut hintah. Jadi ini kurang ajar. Maka Allah merakamkan dalam Quran, mereka ini ditimpakan wabak, musibah. Setengah riwayat kata ar-rijz, ataupun musibah itu berbentuk ta'un. Maka mati mereka semua itu. Jadi tuan-tuan, kali ini mereka belajar. Pertama mereka meminta dalam bentuk yang beradab. Ib'ath lana, ya Nabi, ib'ath lana. Berikan kepada kami hasil daripada doa kamu itu, Nabi, seorang raja. Yang kedua mereka kata, fi sabilillah. Kami bukan perang saja-saja ni. Kami nak perang fi sabilillah. Sebab kami faham, dengan fi sabilillah saja Allah akan bagi kemenangan. Itulah dia, lebih kurangnya Siti. Kita ada penanya sebenarnya di FB. Okey, terima kasih Aina Yaakob yang kata sedang mendengar. Okey, Rukai Hayat kata Bani Israel mahukan kesenangan dan sangat takut untuk berjuang. Betul Ustaz Itu sifat Bani Israel. Betul. Okey, terima kasih Sukartini yang dengar Nun dari Singapura. Okey, berikutnya Nur Muhammad Adli ada soalan ni tanya dalam konteks hari ini. Bagaimana cara terbaik menyampaikan perkara kepada pemimpin seperti pemimpin negara umpamanya, Ustaz? Masya Allah, bagaimana untuk menyampaikan sesuatu yang mungkin berbeza pandangan kepada pemimpin kita yang ada pada hari ini. Kalau kita nak pelajari daripada kisah yang kita kupaskan tadi, pertama, kita perlu membantu pemimpin kita dengan bertanya soalan yang sepatutnya. Maksudnya, biasalah kan, ada dialog antara pemimpin dengan rakyat, dan ada ruang diberikan kepada rakyat untuk meluahkan soalan.
Maka kita ini kena membantu pemimpin kita dalam bentuk ajukan soalan-soalan yang berbentuk real problem. Bukan presented problem. Belajar daripada Bani Israel tadi, mereka mengelirukan Nabi mereka. Sebenarnya apa yang mereka nak? Kesenangan di tanah suci. Tetapi mereka berlapik-lapik kata, kami nak raja. Dengan ada raja kami boleh berperang. Dengan ada peperangan kami boleh ambil balik Palestin. Ya, mereka nak kesenangan, kenikmatan. Tapi mereka menuturkan perkataan-perkataan yang tidak menyerlahkan masalah sebenar mereka yang belum diatasi. Mujulah Nabi mereka ini Syamwil bijak. Nabi Syamwil kata, ni bukan masalah korang ni. Masalah korang yang korang tak sebut ni adalah korang ada masalah jihad. Kamu semua pengecut. Kamu semua ni tak berani. Sudah ada rekod kamu ni tak berani. Kamu bermaksiat. Kamu mabuk. Kamu marah. Kamu berperang kerana kamu marah. Bukan sebab kamu fisabilillah sebenarnya. Ini dinyatakan di dalam Al-Quran sendiri dalam ayat yang saya bacakan tadi. Di mana Bani Israel respon. Qalu wa ma lana alla nuqatil fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina. Wahai Nabi, macam mana kamu kata kami tak nak berperang? Sedangkan kami, Jalut telah memisahkan kami daripada rumah kami. Jalut telah memisahkan kami daripada anak-anak kami. Anak-anak kami dijadikan hamba-hambanya di tanah suci itu. Takkan kami tak nak berperang? Tengok, jawapan yang sangat emosional. Mereka kata fisabilillah. Tapi dalam hati mereka, mereka nak berperang untuk masuk balik ke rumah diorang. Untuk masuk balik dekati anak-anak diorang. Niat masih tak ikhlas. Kalau niat tak ikhlas, apakah kamu semua sudah lupa macam mana Yusha' bin Nun memilih tentera mereka daripada orang-orang yang ikhlas? Sebab kalau tak ikhlas, kalah. Kalau tak ikhlas, berperang demi keluarga, demi harta, kamu akan takut dengan kehebatan musuh-musuh kamu. So, nampak tak tuan-tuan? So, kita kalau nak menyampaikan sesuatu pada pemimpin kita, bantu pemimpin kita biar nampak masalah sebenar kita hari ini. Masalah di sebalik anak luar nikah lahir banyak. Masalah di sebalik perceraian, itu masalah depan mata. So, bantu pemimpin kita untuk prihatin pada isu ini dengan memberitahu pemimpin kita apa masalah, apa punca masalah. Lahirnya anak luar nikah, banyaknya perceraian, itu apa dia? Contohnya didikan agama. So, sampaikan benda itu pada pemimpin kita. Barulah mudah dia nak meneropong masalah kita, insyaAllah. Baik, Ustaz, kita pun dah berada di hujung-hujung ni sebenarnya. InsyaAllah, Siti, masa cepat pantas. Dan terima kasih juga untuk anda yang memberikan pandangan. Antaranya Ruqayyah Hayat kata pengajaran untuk orang Islam supaya tidak takut kepada kesusahan dan tetap berjuang fisabilillah. Ya, insyaAllah pertolongan Allah akan tiba juga. Okay. Dan Anis Najihah Hassan kata pengajaran yang bagus untuk diri sendiri. Okey, baik Ustaz, kita nak berhenti di sini ke? InsyaAllah, saya merasakan mungkin sidang pendengar kita dapat lebih spesifik di dalam komentar-komentar di Facebook apa pengajaran yang diperolehi itu, supaya saya pun dapat tahu kita memahami dengan betul ataupun tidak. Saya mendoakan tuan-tuan supaya bila kita memberikan feedback kepada segmen Ibrah ini, kita berikan feedback itu dengan menyatakan dengan spesifik, ataupun mungkin boleh mendatangkan hashtag anda sendiri, supaya saya dapat merasakan adakah tuan-tuan dapat memahami isi intipati sebenar yang mahu saya kongsikan. Ya, kita jangan biarkan pelajaran itu hanya disebut pelajaran. Biar kita sebut dengan jelas, oh, saya tadi segmen Ibrah saya dapat dengar sesuatu yang disebut sebagai kemahiran mendengar seorang Nabi. Itu baru spesifik. Dan insyaAllah dengan cara itu orang akan berminat untuk mendekati Al-Quran. Mendekati segmen Ibrah ni nombor 2. Tapi mendekati Al-Quran itu nombor 1. Ya Allah, rupanya Al-Quran mendidik kita macam mana nak mendengar doa dengan baik. Masya Allah. Wallahualam. Baik, terima kasih banyak-banyak Ustaz Muhammad Syarif bin Abdul Rahman. Tajuk kita petang ni Nabi Syamwil dan Talut. Ulangannya pagi nanti boleh dengarkan pada jam 3.15 pagi Ustaz, ya? InsyaAllah. Ada 2 episod lagi tentang tajuk ni Ustaz, ya? InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.